Lagi. Sini pula. Lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan pada pagi ini sekali lagi mohon maaf setengah jam kita terlewat. Kita semua bersama-sama berada di Stonehenge Planetarium negara di mana-mana dek? Di mana sekarang kita? Okey, alright. Jadi saya akan sempena dengan 100 Hours of Astronomy akan menerangkan tentang Stonehenge ataupun replika Stonehenge yang ada di Planetarium negara sekarang ini. Okey. Jadi Stonehenge ni sebenarnya berada di England. Okey. Stonehenge yang sebenar berada di England dan ini replikanya saja. Ada siapa yang pernah sampai England? Pernah sampai Stonehenge di England? Tak pernah. Okey, alright. Jadi saya akan terangkan tentang Stonehenge di England yang ada replikanya di Planetarium negara. Okey. Jadi ada dilihat di sekeliling kita sekarang ni batu-batu yang didirikan, okey, sebenarnya adalah replika bagi Stonehenge seperti di dalam gambar ini. Okey, anda nampak ada batu-batu yang didirikan. Okey, sebenarnya ada yang jatuh lagi. Alright, jadi batu-batu ini telah didirikan dalam jangka masa yang lama. Okey, ada yang didirikan 8,000 tahun yang lalu. Lama dan ada yang sehingga ke 2,000 tahun lebih sebelum Nabi Isa lahir. Jadi 8,000 tahun sebelum Nabi Isa lahir sehinggalah ke 2,000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Sangat panjang, ada berbagai bahagian dan secara mudahnya kita kata lebih kurang antara 2,000 ke 4,000 tahun daripada sebelum Nabi Isa lahir. Dan sebenarnya manusia moden tidak tahu untuk apa Stonehenge ni didirikan. Adakah dia sebenarnya kuil ataupun sebenarnya ianya tempat astronomi. Tetapi dia ada banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan astronomi juga. Okey, dan dipercayai bahawa di sekeliling Stonehenge ada sebanyak 250 buah kubur. Jadi dipercayai dia juga adalah tempat perkuburan dan mungkin juga tempat untuk bersembahyang orang-orang dahulu dan juga merupakan adalah bangunan berkaitan dengan astronomi ataupun balai cerap pada zaman itu. Okey, bagaimanapun kalau kita lihat Stonehenge, struktur asalnya adalah seperti gambar yang muka surat 2. Cuba silap. Macam tu. Ini dia ialah Stonehenge yang awal. Okey, banyak batu yang sudah hilang dan yang tinggal seperti di muka surat yang pertama tu. Okey. Jadi inilah struktur asal Stonehenge yang mana merupakan batu yang didirikan dalam bentuk bulatan. Okey. Dan salah satu ciri yang utama pada Stonehenge ialah ada gerbang 3 gerbang utama. Okey, kalau ada dek lihat di sebelah sana. Cuba lihat sana. Di sini ada batu yang berbentuk seperti pintu gerbang. Tetapi ada 3 ruang, 3 pintu. Satu. Okey, boleh dekat lagi. Dek tengok sini. Okey, tengok pintu gerbang ni ya. Ini pintu gerbang pertama. Pintu gerbang yang kedua. Okey. Dan pintu gerbang yang ketiga. Ini adalah ciri utama bagi Stonehenge. Okey. Inilah saya akan terangkan nanti. Okey. Apakah keistimewaan 3 gerbang utama ini ya? Okey, kita lihat ke bahagian tengah Stonehenge sekarang. Okey, kalau adik-adik lihat ke muka surat ketiga. Okey. Muka surat ketiga. Yang ada anak panah ni, warna kuning, warna merah. Ya, itu dia. Okey. Kaitan Stonehenge dengan astronomi ialah
pada musim dingin semasa salji turun di England dan pertengahan musim dingin, okey, sekiranya kita berdiri di tengah-tengah Stonehenge, okey, sekarang kita berdiri di tengah, saya berdiri di tengah-tengah Stonehenge dan kita menghadap ke 3 gerbang utama, okey, yang saya nyatakan tadi, maka pada hari yang paling pendek, okey, iaitu midwinter sunset, okey, pada hari yang paling pendek di England, matahari akan terbenam betul-betul di gerbang tengah-tengah, ketiga gerbang utama itu. Itu dia. Itu istimewanya Stonehenge. Pada hari yang paling pendek di England, matahari akan terbenam di gerbang yang tengah-tengah sekali. Okay? Kalau lihat, saya tandakan garis. Okey, kamera boleh ke sini. Alright. Adik, tepi sikit. Okey, daripada tengah Stonehenge, pada hari yang paling pendek di England, maka kalau kita terus mengikut garisan ni menuju ke gerbang yang tengah, maka kita akan lihat matahari terbenam di gerbang yang tengah pada hari yang paling pendek di England. Okey? Dan daripada tengah-tengah Stonehenge juga, sekiranya kita menghadap melawan kepada gerbang yang utama, iaitu ke arah Millstone, berlawanan dengan gerbang utama tadi, okey, maka kita akan dapati bahawa pada hari yang paling panjang di England, okey, matahari akan terbenam pada hala ke arah berlawanan dengan gerbang utama tadi. Okey. Jadi ini adalah dua ciri utama Stonehenge yang dapat dipelajari oleh ahli astronomi. Jadi Stonehenge juga selain daripada mengetahui pergerakan matahari sepanjang tahun, dan ini amat berguna bagi mereka yang ingin bercucuk tanam pada waktu itu. Mereka akan berpandukan pergerakan matahari kerana mengetahui perubahan musim. Dan juga sebenarnya Stonehenge digunakan untuk menentukan ataupun menjangka, meramal kejadian gerhana, okey, gerhana matahari dan juga gerhana bulan, okey. Dan itu perlu diketahui dari struktur Stonehenge, bagaimanakah gerhana bulan dapat dikira. Ya, adik nak tanya? Kenapa kena tahu yang pandangan apa tu? Kenapa kena tahu arah dia? Kenapa kena tahu arah dia? Okey, kita kena tahu arahnya sebab melalui arah ini maka kita akan dapat mengetahui bila matahari terbit dan terbenam pada hari yang paling panjang ataupun hari yang paling pendek. Dan juga boleh dijadikan panduan kepada mereka yang hendak menjalani pengembaraan atau dan sebagainya. Jadi arah ini sangat penting untuk menentukan banyak perkara yang boleh dilibatkan dengan pergerakan matahari sepanjang tahun, dan itu juga penting untuk mengetahui gerhana dan sebagainya berkaitan dengan astronomi. Jadi arah ini akan membantu kita untuk dalam pelayaran dan sebagainya, dan memulakan pergerakan ke mana-mana yang kita nak pergi. Maka arah di Stonehenge ni juga boleh digunakan. Ada lagi soalan? Ada rumput banyak. Okay. Alright. Adik nak tanya apa? Kenapa ada line? Line-line ni nak tunjukkan arah manakah arah timur, barat, utara dan selatan di Stonehenge. Jadi saya telah buatkan garisan tu. Okey, ada lagi soalan? Ya. Kenapa pada hari yang paling panjang England tu dia terbit bukan kat belah barat? Dia terbenam bukan kat belah barat. Okey. Sebenarnya dia terbenam di arah sedikit ke selatan ataupun southwest ataupun barat daya. Dan di England sebenarnya matahari pada hari yang paling panjang bukan terbenam betul-betul di barat. Dia sedikit ke selatan.
Jadi di England tidak sama dengan Malaysia. Okey. Kita dapat melihat matahari tinggi pada hari ini, tetapi di England agak hanya bulan Jun saja mereka dapat melihat matahari tinggi. Jadi dia akan sedikit ke selatan sebenarnya. Bukannya betul-betul berat. Ya, nak tanya? Kenapa masa Stonehenge awal dia bulatan? Okey. Alright. Soalan yang baik. Kenapa Stonehenge pada awalnya bulatan ya? Jadi ini masih menjadi misteri sehingga ke hari ini. Sebenarnya saintis ataupun manusia moden hari ini tidak tahu untuk apakah sebenarnya Stonehenge ini dibina. Tapi kebanyakan bangunan zaman dulu mereka berbentuk arena ataupun seperti stadium ya. Jadi mungkin juga Stonehenge adalah satu stadium pada zaman dahulu. Okey. Walau bagaimanapun ya, itulah struktur bulatan ini adalah kebanyakan bangunan pada zaman dahulu seperti stadium ya. Siapa yang membina Stonehenge? Okey. Bagus soalannya. Siapa yang membina Stonehenge? Okey. Jadi Stonehenge dipercayai telah dibina oleh orang-orang Druids. Ya. Orang-orang Druids masih ada sehingga hari ini yang mengaku mereka adalah keturunan orang-orang Druids. Dan saya tak silap ada satu hari yang mungkin hari terpanjang, iaitu ketika matahari terbenam menuju Hillstone. Orang-orang Druids akan berkumpul di Stonehenge, England. Mereka akan mengadakan upacara pada hari tersebut. Mereka akan berpakaian putih, hanya nampak mata. Mereka akan membuat upacara ritual. Jadi orang-orang Druids lah yang telah mereka percaya bahawa datuk nenek moyang mereka yang membina Stonehenge itu. Okey, ada soalan ni? Kenapa Stonehenge dibina untuk jadi macam kubur juga? Macam kubur. Okey, alright. Kalau adik-adik hari raya sembahyang di mana? Masjid. Ada tak sembahyang di masjid di kampung-kampung? Ada. Okey. Ataupun di masjid negara pun. Okey. Sebenarnya biasanya di kawasan rumah ibadat biasanya di masjid-masjid, kalau adik-adik balik ke kampung, di masjid-masjid di kampung biasanya banyak yang bersebelahan dengan kubur. Okey. Jadi itulah mungkin sebabnya ada yang merasakan Stonehenge ni dahulunya adalah rumah ibadat. Jadi sebenarnya berdekatan dengan rumah ibadat banyak kubur-kubur ditemui, iaitu orang-orang yang mungkin ternama dan terbilang dikuburkan berdekatan dengan rumah ibadat. Jadi begitulah dengan budaya kita pun lebih kurang seperti itu juga. Ada lagi soalan? Mana batu-batu yang lain? Mana batu-batu yang lain? Okey, siapa pernah tengok Ice Age? Saya. Okey, apa berlaku semasa Ice Age? Beku. Okey, lepas tu bila cair apa jadi? Okey. Dan pernah tak dengar cerita banjir semasa zaman Nabi apa? Nabi Nuh. Okey. Jadi kemungkinan banjir besar yang melanda dunia telah menolak sebahagian besar batu-batu. Jadi sebenarnya sebab Stonehenge telah dibina 8,000 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi ada kemungkinan dia juga dilanda oleh banjir besar dan batu-batu tu hanyut kebanyakannya. Ada tanya apa? Kenapa batu-batu jatuh? Oh, jatuh. Kenapa jatuh? Sebab kena tolak dengan air. Dia jatuh. Ada yang jatuh ni ya. Masa banjir. Masa bila banjir batu tumbang. Air kuat. Air kuat. Air laut. Air banjir. Dia kuat tolak. Ada yang jatuh. Yang keras tu yang tolak. Ya. Okey. Soalan lagi? Batu lain tu pergi mana? Dia bila banjir besar, batu tu hanyut jauh. Ada yang hanyut 10 km, 20 km air bawa. Aku bila orang tengah jalan kat batu tu terkena orang. Tapi orang tak ada kat jalan masa banjir. Orang kat rumah. Jadi air lalu bawa batu ni. Okey. Ada soalan lagi? Setakat ni batu tu kita tak tahu sama ada ditemui atau tidak, tapi
Pakcik tak ada dia punya maklumat. Batu ni apa tak? Masa Nabi Nuh naik kapal, batu tu hanyut ikut banjir. Tak tahu mana. Hilang. Lari. Okey. Soalan yang baik. Macam mana mendirikan batu yang besar-besar ni? Okey. Jadi nampaknya manusia purba juga mempunyai teknologi yang canggih. Okey. Sebagaimana ada yang pernah sampai Mesir. Pernah dengar piramid? Pernah dengar piramid? Itu pun perkara yang ajaib, iaitu bangunan batu yang tinggi dan dibina ketika itu tidak ada mesin pada hari ini. Jadi dipercayai mereka menggunakan kayu daripada hutan, pokok-pokok untuk menjadi roda bagi menolak batu-batu besar ni. Dan kemudian mereka akan ramai-ramai tolak dan dirikan batu. Tapi batu kecil-kecil tu angkat. Batu kecil angkat satu. Tak payah tolak dengan kayu. Tapi mana kayu tolak batu? Kayu tu letak bawah untuk jadi roda. Nanti atasnya tolak batu. Macam kereta api. Pandai. Ada ni. Okey, pandai. Alright. Ada soalan lagi? Tapi Mekah pernah banjir kan? Mekah juga pernah banjir. Okey, betul. Okey, sebenarnya Mekah di kawasan lembah ataupun di bawah bukit. Kalau hujan lebat, Mekah boleh banjir juga. Okey. Boleh banjir. Apa boleh banjir? Air banjir. Long tangguh ada orang bawa ke macam suka dan letak kat situ. Yes. Dan tolak. Yes. Yes. Okey, betul. Correct. Okey, jadi untuk bawa batu yang besar, mereka letak kayu bentuk circle, tolak atas kayu tu. Macam abang. Yes. Budak-budak main sini untuk belajar ke? Lebat sangat hujan lebat. Kalau sampai banjir sebab hujan terlalu lebat. Okey? Jadi boleh banjir. Ya. Kalau Awan duduk lagi ni kan. oh Ya. ya. Duduk lagi macam ni. Saya nak tahu pintu utama dia mana satu. Okey. Kalau okey. ada hujan lebat. Ha. Kalau ada hujan lebat lagi nanti batu-batu lain jatuh lagi. Kalau hujan lebat lalu lebat dia jatuh lagi. Kalau hujan lebat lagi, batu semua ni jadi jatuh. Okey. Jatuh ambil kat situ. Batu main semua naik dekat. Itu memang susah kalau terlalu lebat. Okey. Untuk struktur semasa bulatan, macam mana kita nak tahu yang mana utama? Okey. Cuba lihat batu-batu yang di dalam bulatan. Okey. Di dalam bulatan dia membentuk huruf apa? U. Jadi bahagian U yang terbuka itulah dia pintu utama dia untuk masuk. Jadi dia bentuk U sebenarnya, tak benar. Jadi yang terbuka, U yang terbuka, bahagian terbuka tu ialah laluan untuk utama. Depan utama. Ya. Nampak macam bulat. Batu U. Ya. Mana dia angkat batu seberat tu naik ke atas? You pernah Naik ke atas. Okey. Jadi itulah kebijaksanaan manusia zaman dahulu macam mana nak angkat tinggi ya. Jadi mungkin mereka beramai-ramai ataupun dia ada teknologi tuas Batu tolong orang. batu tolong orang benar. Jadi mungkin ada kaedah tuas ya. Mereka menggunakan kayu dan naikkan batu ni dengan perlahan. Tu Wais tanya. Wais tak? Kenapa Stonehenge ada pintu? Okey. Jadi ada yang tanya kenapa Stonehenge ada pintu? Jadi adik-adik pernah masuk stadium? Ataupun masuk dalam masjid? Okey, jadi tempat-tempat biasanya bangunan akan ada pintu-pintu untuk kita masuk. Mudah masuk. Ya. Kita dalam juga. Ya. Kita dalam juga. Kita sekarang ni sebenarnya okey. Pakcik yang ada dalam U. Okey, adik-adik di luar U ya. U tu di sini sepatutnya. Oh, dah tengah tu. Okey, di tengah-tengah.
Okey, sebab yang ini dia tidak berbentuk sangat U hanya replika sahaja. Jadi tidak, sebenarnya replika di planetarium tidak betul-betul mengikut seperti Stonehenge di England, okey. Hanya sebagai inspirasi. Yang ni bentuk macam pintu dan nama pintu. Oh, macam pintu, okey. Sebab ada pintu yang di luar dan ada pintu yang di dalam. Okey. Kalau adik masuk masjid, ada pintu luar dan ada satu lagi pintu kat dalam. Okey. Alright. Macam abang. Maknanya ini masjid. Okey. Dia macam masjid. Saya pernah tengok ni kat kartun. Oh, okey. Very good. Ada di kartun. Ya. Asal dia tak buat pintu macam biasa je, dia buat lubang macam ni. Okey, sebab bangunannya besar. Jadi kita tak perlu pintu yang terlalu besar. Okey, seperti Pintu yang macam buka tutup. tak payah, biarkan sini saja sebab dia terlalu besar, nak buat pintu susah. Okey. Alright. Batu di planetarium ni diperbuat daripada batu kan? Yang ini kita buat gunakan simen konkrit. Yang kita tiru saja, bukan batu betul-betul. Kenapa dia buat pada brick? Kenapa tak buat pada pasir? Abang, pasir keras. Oh, pasir keras. Ni semua asalnya daripada pasir. Abang. Ya. Abang minta sepalu ruang ni besar sangat Ya, terlalu besar. Jadi Kan awak minta besar. kita biar dia dia macam pintu gerbang. Dan orang buang ni untuk guna tree untuk buang air dia. Ya. Yes, correct. Okay, dia gunakan. Kat Malaysia. Ya. Mana ada snow kat Malaysia? Di Malaysia tak ada snow. Jadi kita di Stonehenge ini tak akan nampak snow. Ya, ada lagi. Alah. Manakah orang sekarang? Orang-orang Brits mereka ada di England lagi. Okay. Jadi mereka mengatakan mereka keturunan Brits. Jadi mereka setiap tahun pada hari yang terpanjang akan datang ke Stonehenge. Mereka akan membuat upacara seperti mengingati datuk nenek moyang mereka. Ya. Orang dahulu makan batu tak? Okey, orang dahulu makan seperti yang kita makan hari ini, sayur-sayur dan sebagainya. Kenapa orang dahulu makan batu tak sedap lah? Okey, tak ada. Kita tak makan. Orang dulu tak makan. Ya. Orang miskin makan batu. Dekat orang putih jadi salji. Ya. Dekat orang putih jadi salji. Di utara dan di New Zealand pun ada salji juga. Okey, alright, ya. Orang dapur dulu tak ada beda, tak ada apa. Diorang makan sayur je. Ada ikan, ada macam-macam. Macam kita juga. Sama juga macam hari ini. Ya. Ada ke diorang tak makan. Okey. Macam mana dah lama lah. Kenapa masa gambar dia buat macam tapi kenapa masa tu bentuk tu buat dekat dalam ni dia ada U? Itu yang okey, ada yang tanya kenapa di luar O di dalam U. Jadi sebenarnya kita pun hari ni tak tahu kenapa bentuknya begitu. Tadi mungkin seperti stadium, mungkin juga seperti rumah ibadat. Ya, ada ini. Jadi zaman dahulu manusia belum pandai buat konkrit ataupun simen. Jadi kita ambil saja batu. Tapi mana orang zaman dahulu? Dah tak ada. Dah mati. Dah mati dah lah. Air banjir. Ya. Ya. Yang itu yang lain, bukan Stonehenge. Okay? Ya. Bukan Stonehenge ini ramai orang yang cakap tempat ni Ancient? Greece. 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 Oh, ancient Greece. Okey. Yang kita tahu ialah mereka sebenarnya dibina oleh orang-orang Druids. D-R-U-I-D-S. Druids. Okey. Alright, kita sampai sini saja. Dan nampaknya banyak soalan yang saya ada. Okay. Jadi lain kali bila datang ke sini, sila lihat ke arah 3 gerbang utama. Di situlah matahari akan terbenam pada hari paling pendek. Dan berlawanan ialah
hari untuk hari yang paling panjang dan matahari terbenam ke arah berlawanan dengan pintu gerbang utama. Jadi terima kasih kepada adik semua. Hingga kita jumpa lagi di lain kali. Okey, alright. Tepuk tangan. Bye. Bye bye.